لبي مرحبا مرحبا، خير ان شاء الله، على بركة الله ان شاء الله. اي درس مسلمان الدرس رياض الصالحين ان شاء الله. الحمد لله خير ان شاء الله، من الحاضرين ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام، ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب رياض الصالحين للإمام زكريا شرف النووي، وصاحب مترجم هذا الكتاب لحضرة المرحوم العارف بالله المربي المرشد الحبيب أحمد بن محمد بن صمين، أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وعلى من نوى أسلفنا الصالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا ومرشدنا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطواره، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya khairan nasirin, nas'aluka bima an tusalliya wa tusallima ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahfaduna biha bima hafizta bihi dzikra ya qawiyyu ya matin. Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih lagi dalam pembahasan bab yang memperjelaskan tentang afaf, qanaah dan afaf. Qanaah dan afaf pada bab yang ke-57 sampailah kita kepada
hadis yang ke-13 dalam bab ini dan hadis yang ke-532 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabathu faqatun fa anzalaha bin nasi lan tusadda faqatuhu wa man anzalaha billahi fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dihinggapi oleh kemelaratan, barang siapa yang terkena kemelaratan, yang terkena kesusahan, lalu diturunkannya kepada manusia, iaitu meminta tolong kepada sesama manusia agar orang itu terhindar dari kesusahan, terhindar dari kemelaratan, maka tidak akan tertutuplah kemelaratan itu tadi, maka tidak akan tertutuplah kesusahan itu tadi, maka tidak akan lenyaplah kesusahan itu tadi, maka tidak akan hilanglah kesusahan itu tadi. Tetapi barang siapa menurunkannya kepada Allah, iaitu ia mohon kepada Allah agar dihilangkan kemelaratan, tidak ditimpakan kesusahan, tidak ditimpakan kemiskinan, tidak ditimpakan segala macam kesusahan di dunia dan juga di akhirat, maka segeralah Allah akan memberi dia rezeki yang cepat, memberikan dia rezeki. Wa man anzalaha billahi fayushikullahu lahu birizqin ajilin. Ajilin ASAP, as soon as possible, au ajilin, atau rezekinya itu lambat tapi sampai rezekinya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Daud dan Imam Tirmidzi, dan mereka mengatakan hadis ini darjatnya hadis hasan. Apa maksudnya ni para jemaah yang dirahmati Allah? Manusia itu, kehidupan manusia itu kadangkala ditimpa kesusahan. Kadangkala dalam hadis ini dijelaskan kemelaratan, kemelaratan. Asabathu faqah, katanya. Faqah, apa arti faqah? Kesusahan yang sangat susah. Adapun ulama memperjelaskan arti faqah adalah kesusahan yang mana Allah kurniakan kepada dia dan dia itu pasti dapat mengatasinya. Pasti dapat mengatasinya. Tetapi lumrah manusia, bila tertimpa kesusahan, dia beranggapan bahawasanya dah tak ada harapan. Itu dia. Dah tak ada harapan. Padahal Allah Subhanahu wa taala kurniakan seseorang kesusahan itu, dijelaskan bagi orang yang beriman, apabila dia ditimpa kesusahan, maka ia merupakan ujian dari Allah. Kalau orang bukan beriman tertimpa kesusahan, maka itu merupakan bala dari Allah. Itu dia para jemaah sekalian. Maka apa perlu kita buat? Sampai ada orang-orang yang beriman tertimpa kesusahannya, bagaimana? Tertimpa kesusahannya, ada disempitkan rezekinya, ada orang yang dia sayang diambil oleh Allah Ta'ala, tertimpa kematian, tertimpa kecelakaan. Tapi kalau dia beriman, apa Allah Ta'ala jelaskan? Wabashiris sabirin. Dan khabarkanlah berita gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Ini dia para jemaah sekalian. Dan dalam hal yang lain juga, sesuai Imam An-Nawawi rahimallahu taala memasukkan hadis ini
berkenaan tentang bab yang kita bicara ini, seharusnya manusia itu kalau dia tertimpa kesusahan, jangan cepat melatah. Ya, jangan cepat melatah. Melatah bagaimana? Ya, jangan cepat putus harapan. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Jangan putus asa para jemaah sekalian. Ya, sebab itu saya jelaskan, jangan cepat melatah. Ada manusia terkena sedikit saja, ada yang mengamuk, ada yang dah stres, ada yang dah tak tahu nak buat apa. Akhirnya bagaimana? Dia pun apa? Bahasa kita pun apa? Mencacar dia cari para jemaah sekalian. Dia cari mana orang boleh tolong aku, mana orang boleh tolong aku. Padahal ya, dalam hadis ini diajarkan kita untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Berarti apa? Tauhid kita kena kuat pada Allah Ta'ala. Ya, kita minta tolong dengan orang, kalau orang itu dapat tolong kita akan bilang apa? Nasib baiklah ada orang ditolong, baik dia. Padahal kalau kita kaji kembali, siapa yang izinkan orang itu tolong kita? Allah. Ya, maka oleh yang demikian, ingat pada Allah. Ya, ingat pada Allah. Apa jadi sekalipun, kembalilah kita kepada Allah. Jangan lari dari Allah. Jangan cepat goyang. Ya, apa saja pun jangan cepat goyang. Kembali kepada Allah, sujud kepada Allah, dan harus mempunyai husnuzan. Apa itu husnuzan? Sangka baik. Berarti kalau tertimpa cubaan begini, ya, apa perlu kita buat? Ini teguran dari Allah. Dah bagus Allah tegur begitu. Kalau Allah tidak tegur, Allah biarkan kita melarat, macam para jemaah sekalian, Allah biarkan kita melarat, lagi susah kita. Ya, jadi melarat ni dari unsur apa? Apakah dari unsur kemiskinan? Tidak, semua sekali. Kesemua sekali para jemaah sekalian. Melarat dari segi ada orang itu kuat ibadahnya, akhirnya ibadahnya tak kuat. Untung-untung kalau dia sedar, kenapa ibadahku tak kuat? Kalau dia sedar, alhamdulillah. Jadi macam mana? Kalau dia ditimpa melarat, kesusahan, yang dia awalnya rajin ibadah tapi sekarang malas ibadah, nak minta tolong orang. Macam mana dia nak minta tolong orang? Saya dah malas ibadah, tolong saya boleh? Tolong sembahyangkan saya. Boleh bagi. Nak kita sembahyangkan boleh. Tapi tak ada rukuk, tak ada i'tidal, tak ada sujud lah. 4 kali takbir saja selesai kita. Itu kita boleh tolong sembahyangkan lah. Nak sembahyang macam itu? Tak nak kan? Itu dia apa jemaah sekalian. Ya, itu dia. Ya, untung kita kalau kita sedar yang kita ni, alamak, aku dulu rajin pergi masjid, sekarang malas pula pergi masjid. Kita nak cari orang, tolong saya boleh? Apa dia? Awak rajin-rajin pergi masjid, niatkan saya pergi masjid. Apa kita bilang? Cantik muka? Macam tu lah dia. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, apatah lagi, lebih-lebih lagi berkenaan tentang kehidupan. Jadi kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala, Nabi SAW memberikan kita solution. Allah akan, kalau kita kembali kepada Allah Ta'ala, sungguh-sungguh kembali kepada Allah Ta'ala, Allah akan makbulkan, Allah akan selamatkan, Allah akan kurniakan, Allah akan mustajabkan, Allah akan mendengar semua apa yang kita minta dengan 2 macam. Satu disebut ajilan, huruf ain, ajilan. Ajilan tu apa para jemaah sekalian? Pada seketika itu juga dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Lagi satu, bukan huruf ain, bukan ajilan, tapi ajilan. Ya, ajilan. Ajilan, ASAP. Ajilan, later. Macam tu para jemaah sekalian. Ya, later. Tapi tetap dapat. You will get it. Ya, you will get it. Maybe you get it as soon as possible, or later you will get it. The question is, why can this person get as soon as possible? Why can this person get ajilan? But why I can get ajilan? That's the question. What
is so different between that person and me? Why he can get ajilan, I get ajilan. So we got to do some corrections lah. How are we going to do the correction? Very simple. It's not difficult, very simple. How? Go to IKEA, buy a big of mirror. So you can do the correction. Ya, kena gantung cermin kat rumah, tengok. Apa correction nak buat baju maksiat? Tu dia. Ya, itu dia. Kata begitulah dia. Ya, walhasil kita tak boleh lari dari Allah dan kita tak boleh putus asa. Baik kita mendapatkan ajilan ataupun kita mendapatkan ajilan, kita tak boleh berputus asa. Yang paling salah, the most guilty thing, paling salah adalah apa? Adalah kita jauhkan diri kita pada Allah, seolah-olah Allah tak dapat bantu kita, manusia yang dapat bantu kita. Oh, this is wrong. Ya, ingat para jemaah sekalian. Baik, hadis selanjutnya, wa an Thauban radhiyallahu an, dari Sayyidina Thauban radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, takaffala li an la yas'alan nasa syai'a wa atakaffalu lahu bil jannah, barang siapa yang memberikan jaminan kepada saya bahawa ia tidak akan meminta apapun dari para manusia dan saya berikan jaminan padanya untuk memperolehi syurga, saya berkata, faqultu ana fakana la yas'alu ahadan syai'a, saya, maka Thauban sejak itu tidak pernah meminta sesuatu apapun kepada siapa sahaja. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Ya, apa maksudnya para jemaah sekalian? Sayyidina Thauban, seorang sahabat daripada beberapa sahabat-sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan aku jaminan, ya, kepada barang siapa yang memberikan kepada aku sebuah jaminan yang ia tidak akan minta apapun daripada manusia, ya, dan aku memberikan jaminan padanya sampai untuk dia dapat masuk syurga, ya, maka dia berkata, aku. Maksudnya apa para jemaah yang dirahmati Allah? Ya, Nabi SAW mau mengajarkan kepada kita. Mau mengajarkan apa para jemaah sekalian? Begini, dalam hadis ini diajarkan, ya, untuk seseorang itu bermohon kepada Allah tetapi melalui Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah tapi melalui Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita bermohon kepada Allah tapi melalui Nabi Muhammad SAW. Maka yang boleh menyampaikan, yang boleh mempercepatkan hajat kita, yang boleh memperkenankan hajat kita pasti Allah, tapi melalui Nabi Muhammad SAW. Maka kalau melalui Nabi Muhammad SAW, pasti dimakbulkan oleh Allah. Ini diajarkan kepada kita oleh Sayyidina Thauban, ya, minta pada Allah Ta'ala tapi melalui Nabi Muhammad SAW. Mohon pada Allah Ta'ala tapi melalui Nabi Muhammad SAW. Kita nak melamar pekerjaan, minta pada Allah Ta'ala mudah-mudahan kita dapat pekerjaan ini dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu cara dia. Awak cari kerja, dipanggil interview, begitu cara dia. Doa pada Allah Ta'ala dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi ajarkan kepada kita. Nabi ajarkan kepada kita. Ya, maka ya, ajaran Nabi ini kepada kita, Thauban pun jelas apa? Oleh yang demikian, aku tak pernah minta dengan orang-orang lain. Cukup dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, zaman sekarang kita faham macam-macam pertanyaan, macam-macam persoalan. Zaman sekarang kita boleh faham, banyak orang memperjelaskan apa? Langsung kepada Allah, minta aja kepada Allah. Betul memang.
Betul memang. Ayat Al-Quran Allah Ta'ala jelaskan, ud'uni fastajib lakum, mintalah engkau kepada aku maka akan aku makbulkan. Betul memang. Memang saya sokong. Saya pun terima kalau ada orang berpendapat demikian. Saya terima. Tapi kita mau faham, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau kena faham, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Pada kita ke? Tak ada. Al-Quran tak diturunkan kepada kita. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaabah tu mulia tak? Ya, Kaabah tu mulia. Memang mulia Kaabah ni. Siapa cakap Kaabah tak mulia? Tapi siapa yang muliakan Kaabah? Siapa yang kenalkan kita kepada Kaabah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak tawaf itu Kaabah, kita pun tak tawaf itu Kaabah. Ha? Kita pun tak tawaf itu Kaabah. Lihat, Allah Ta'ala turunkan syariat agama Islam. Turunkan kepada kita? Tak ada. Allah turunkan syariat 5 waktu solat. Turunkan kepada kita? Tak ada. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, siapa yang melaksanakan 5 waktu dulu? Siapa yang melaksanakan 5 waktu dulu? Kita ke? Tidak. Nabi Muhammad SAW melaksanakan 5 waktu. Bila Nabi SAW melaksanakan 5 waktu? Selesai daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Para alim ulama tafsir, ulama-ulama mufassirin, kerana itu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Nabi SAW selesai daripada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi lah orang pertama yang melaksanakan 5 waktu tersebut. Kerana itu syariat Allah Ta'ala. Allah turunkan, maka Nabi orang pertama yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru diajarkan kepada para sahabat-sahabat. Baru diajarkan kepada para sahabat-sahabat. Baru datanglah hadis-hadis yang menerangkan tentang solat 5 waktu. Ada 5 waktu, ada zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ya, itu pun ulama khilaf. Ada ulama jelaskan solat yang pertama adalah zuhur, setelah itu asar, maghrib, isyak, subuh. Ada ulama jelaskan tidak, solat yang pertama subuh dulu, setelah itu baru zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada ulama jelaskan tidak, solat yang pertama adalah asar dulu, baru setelah itu isyak, setelah itu subuh, zuhur dan asar. Ya, itu khilaf aja. Khilaf, apa maksud saya khilaf? Perbezaan pendapat para alim ulama. Kita tak payah nak kecoh-kecoh tentang khilaf. Mana satu yang betul? Subuh dulu betul ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak? Yang paling utama sekali adalah apa? Kita mesti laksanakan 5 waktu. Tak boleh laksanakan 1 waktu, tak boleh. Ya, ya. Bila time nak melaksanakan 1 waktu, maghrib aja. Dia nak solat maghrib aja. Isyak tak nak, zuhur tak nak, subuh tak nak, asar tak nak. Ha? Ya? Solat duhanya rajin, subuhnya tak rajin. Minta rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana rezeki mau sampai? Subuh tak bangun. Solat subuh tu penting. Bahkan para alim ulama, bagaimana? Selalu mereka melaksanakan solat subuh tu. Bagaimana? Melaksanakan solat subuh, mereka bangun sebelum masuk waktu subuh. Nah, begitu dia. Ya. Banyak orang tinggalkan. Itu solat sunat sebelum subuh tu. Dan solat sunat setelah azan subuh tu, itu ada hadis dari Nabi SAW. Ya, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar, iaitu habis azan subuh, solat sunat 2 rakaat. Ya, senang cakap macam sunat qabliyah lah para jemaah sekalian. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Tu 2 rakaat. Ya. Sampai-sampai ada para alim ulama memperjelaskan, barang siapa man wadhaba ala qabliyah wa ba'diyah, barang siapa yang memelihara, barang siapa yang sudah terbiasa dengan melaksanakan solat qabliyah dengan solat ba'diyah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosanya bilangan banyaknya rambut manusia yang ada di dunia ini. Ini kami dengar daripada guru kami sendiri, almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu. Dan berkata guru kami Syekhana Al-Futuh, guru besar kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz
tawalallahu umruhu fi sihhah wal afiyah radhiyallahu anhu warḍa'an. Beliau memperjelaskan apa? Barang siapa yang memelihara solat, jaga solat, takbiratul ihram dengan imam. Takbiratul ihram dengan imam. Apa maksud takbiratul ihram dengan imam? Imam angkat takbir, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dia tak lambat takbiratul ihram dengan imam. Selama 40 waktu berturut-turut. Pernah juga beliau jelaskan 40 kali berturut-turut. Pernah juga beliau jelaskan 40 hari berturut-turut. Ini dia. Haramallahu jasaduhu minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka dan selamatkan dirinya daripada sifat munafik. Ini belum sembahyang-sembahyang yang lain para jemaah sekalian. Ini qabliyah dengan ba'diyah saja. Ya, qabliyah dengan ba'diyah saja. Ya, qabliyah ba'diyah yang apa? Yang muakkad. Yang muakkad, ada ghairu muakkad dengan muakkad. Muakkad ya, yang berat para jemaah sekalian, yang selalu Nabi SAW tidak tinggalkan. Ghairu muakkad kadang-kadang Nabi laksanakan, kadang-kadang tidak. Itu maksudnya. Muakkad bagaimana? 2 rakaat sebelum subuh. 1. 4 rakaat sebelum zuhur. Dan 4 atau 2 rakaat selepas zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 4 atau 6 rakaat selepas maghrib. Kalau 4 rakaat selepas maghrib, bagaimana para jemaah sekalian? 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau 6 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Isyak, 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat lepas isyak. Ini muakkad. Cuma ada khilaf aja di antara para alim ulama, 2 rakaat sebelum isyak. Khilaf. Kerana ulama-ulama fuqaha memperjelaskan. Apa makna fuqaha? Ulama-ulama ahli fiqh memperjelaskan. Kesemua sembahyang dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, paling afdal, paling baik sekali melaksanakannya adalah pada awal waktu. Cuma solat isyak saja para jemaah sekalian diperjelaskan sunnah boleh kita lambatkan. Boleh kita lambatkan solat isyak tersebut dengan syarat katanya. Kalau ada sesuatu yang mana sesuatu tersebut mengingatkan kita kepada Allah. Contoh, hari Khamis malam Jumaat baca Yasin, baca tahlil, baca maulud sampai masuk waktu isyak. Dah masuk waktu isyak, majlis belum habis. Sunnah lambatkan solat isyak. Sunnah berarti selesaikan majlis. Habis majlis solat isyak. Tapi sunnahnya bagaimana? Tengah-tengah majlis, masuk waktu, stop itu majlis. Azan isyak. Habis azan isyak, sambung majlis tersebut. Habis majlis, solat isyak. Begini caranya. Ya. Perkara begini jarang dilaksanakan di negara kita Singapura. Negara kita Singapura kalau ada azan, nak sembahyang itu jam juga. Okeylah, bolehlah, tak apa. Tak jadi masalah. Ya, tak jadi masalah. Bolehlah, tak apa. Ya, tapi sunnahnya begitu, boleh kita lambatkan. Ya, solat sunnah jangan ditinggalkan. Solat sunat juga dijelaskan dalam keterangan kitab fikih. Ada solat sunat itu dengan waktu. Waktu berarti qabliyah, ba'diyah. Ada solat sunat itu bersebab. Bersebab bagaimana? Contoh, ya, 1 Syawal, maka laksanakan solat hari raya sebab Syawal. 10 Zulhijjah sebab hari raya haji, laksanakan solat Eid, solat hari raya. Sunnah kan? Ya. Tak hujan-hujan, akhirnya kita solat minta hujan, disebut istisqa. Sunnah kerana tak hujan. Tu dia. Ya, kerana tidak hujan. Kita masuk masjid, kita solat sunat tahiyatul masjid sebab kita masuk masjid. Tu dia. Itu solat sunat yang bersebab. Ya, solat sunat yang bersebab. Kita nak keluar dari rumah untuk apa? Pergi majlis akad nikah. Kita nak nikah. Solat sunat 2 rakaat. Sunnah sebab nak nikah. Ya, habis nikah solat sunat lagi sebab dah habis nikah. Sunnah. Jarang dilaksanakan tu. Padahal itu, ya, pahalanya besar tu para jemaah sekalian. Pahalanya besar tu.
Orang yang nak nikah, solat sunat, dan orang dah habis nikah, solat sunat. 2 rakaat saja. Pahalanya bagaimana? Allah selamatkan rumah tangganya. Allah selamatkan rezekinya. Kalau dia dikurniakan zuriat, zuriat dia semua baik-baik. Daripada zuriat yang salih dan salihah. Ini jarang dilaksanakan. Ya, jarang dilaksanakan. Sebab apa? Orang happy, aku nak kahwin, aku nak kahwin. Jadi, siapa yang belum kahwin, amalkan. Siapa yang dah kahwin, saya tak boleh jawab. Allahu'alam. Ya. Ya. Lagi satu, solat sunat yang bagaimana? Solat sunat yang tidak bersebab, ya, dan tidak dengan waktu. Solat sunat apa tu? Solat sunat biasa. Contoh, awak solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih, siang hari boleh, malam hari boleh, tak jadi masalah. Ataupun bukan solat sunat tasbih, ya, bukan solat tahajud, bukan apa, tapi apa? Awak niat solat sunat mutlak. Awak suka solat sunat mutlak. Solat dah, tak apa. Berapa kali nak solat? Sekuat awak dah. Ya. Para alim ulama suka solat. Solat sunat suka. Ada ulama solat satu hari 100 rakaat, ada 50 rakaat, ada 1000 rakaat. Ada para alim ulama suka solat sunatnya 2 rakaat je, tapi lama solat sunatnya. Ada yang solat sunatnya lama. Dalam solat sunatnya membaca surah Al-Ikhlas 40,000 kali. Oh, ada ke? Ada. Kena buka kitab lah. Ya, baru kita tahu macam mana solat sunatnya 4 imam. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Macam mana solat sunat mereka? Ada sebahagian solat sunat mereka 2 rakaat dia, tapi satu malam penuh. Lama solat sunat. Dan bahkan banyak para alim ulama solat sunat 2 rakaat khatam Al-Qurannya. Khatam Al-Qurannya. Ya Allah. Ya, khatam Al-Qurannya. Ada sebahagian para alim ulama solat sunat dihinggap nyamuk, digigit nyamuk, dia tak rasa, dia sedap je solat. Ya, dia sedap aja solat. Bahkan ada cerita-cerita para alim ulama yang sudah sedap solat, khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala solat. Ya, apa terjadi ke atas diri dia pun dia tak tahu, dia sedap solat. Ya, seperti seorang wali Allah besar di Hadramaut, iaitu Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri radhiyallahu anhu. Wali Allah besar ini para jemaah sekalian. Beliau mempunyai sakit di tubuh badannya. Senang cakap, kalau sekarang ni mungkin saya boleh contohkan seperti orang kena bisul, bisul. Bisul kan sakit, dipegang pun sakit kan? Ya. Maka anaknya datang bawa doktor untuk ubatkan belakangnya. Dipegang pun tak boleh, sakit. Maka kata Habib Hasan apa? Tunggu aku sembahyang. Maka dia solat, Allahu Akbar. Doktor pun ubatkan bisul tersebut. Dah ubatkan bisul, dah selesai semua, dah tampal balik semua. Ya, dia pun beri salam, dia tanya, dah beres? Dah beres. Dia tak rasa apa-apa pun. Ya. Bukan macam kita banyak sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jelaskan apa? Aku, ya, di dalam kitab Ihya Imam Ghazali rahimallahu taala, ya, dijelaskan tentang bab khusyuk solat. Apa kata Imam Ghazali? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jelaskan apa? Beliau kalau lapar, kalau solat khusyuk solatnya. Tapi kalau kenyang, solatnya tak khusyuk. Ini another level para jemaah sekalian. Bukan macam level orang awam. Level orang awam, lapar tak boleh solat. Kenyang lagi tak boleh solat. Khalas. Hakata begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, hakata begitu dia. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kenikmatan dalam solat. Ya, kurniakan kita khusyuk dalam solat. Kurniakan kita istiqamah dalam solat. Lebih-lebih lagi solat 5 waktu, jangan ditinggalkan, tak boleh ditinggalkan. Tak boleh ditinggalkan. Sampai dalam hadis diperjelaskan apa? Di antara dosa-dosa yang besar yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala apabila seseorang itu mati adalah tentang solatnya.
adalah tentang solatnya. Tak boleh tinggalkan solat dan jangan ambil ringan solat ini. Ya, ada orang memperjelaskan apa? Tak apalah, lama lagi, belum lagi masuk waktu yang lagi satu, belum lagi waktu asar, nantilah boleh solat. Haram itu hukumnya. Haram itu hukumnya. Tak boleh lengah-lengah solat. Ya, awak tak dapat solat pada waktunya, ada sebab lah. Ada sebab. Ya, tak boleh suka-suka buat sebab. Ya, tak boleh suka-suka buat sebab. Sakit, tak boleh bangun, okey. Awak duduk dalam kapal terbang bergoyang, keluar lampu, pakai seat belt, awak tak boleh bangun, dia duduk dan diam. Duduk dan diam. Awak dalam keadaan gawat, dalam keadaan darurat, dalam keadaan perang dan sebagainya. Ini ada sebab lah. Jangan buat sebab. Itu dia. Jangan buat sebab. Itu dia para jemaah sekalian. Ya, dan ada diperjelaskan ada orang main-main dalam solat. Minta maaf, bukan saya sindir ke apa, tidak. Salah satu rukun dalam solat al-qiyamu 'alal qadir katanya. Al-qiyamu 'alal qadir. Apa maksudnya? Berdiri dengan kemampuannya. Bukan tak boleh kita solat duduk. Boleh solat duduk. Nak solat baring pun boleh. Boleh, tapi dengan syarat. Para alim ulama jelaskan apa? Awak kalau mampu jalan, maka kalau awak solat, bila waktu rukun berdiri, awak wajib berdiri. Lain kalau orang tu mabuk, memang dia tak mampu nak berdiri lama, diri dia sekejap saja. Rakaat pertama dia boleh diri, rakaat kedua tak boleh, kaki sakit, mabuk ke. Okey, duduk, silakan, tak apa. Tapi ni dia mampu berjalan, tapi memang dia tak boleh duduk bawah. Dia kaki sakit, minta maaf bagi yang duduk dekat kursi ni, minta maaf. Bukan saya sindir, tidak. Ya, jangan kita salah faham. Ya, tidak. Dia tak boleh duduk bawah, sakit. Jadi kalau dia boleh berjalan, waktu rukun yang berdiri, dia wajib berdiri. Angkat takbir kan berdiri. Rukuk seperti biasa. Iktidal kan berdiri. Nah, bila nak sujud tu, dia tak boleh sujud. Sebab kaki sakit, pinggang sakit, boleh duduk. Tak jadi masalah. Boleh. Tapi ni, dia boleh berdiri. Sakit sikit-sikit je, tak apa, saya nak sembahyang duduk. Ada ulama jelaskan tak sah tu salat, tak boleh. Ingat, ini hukum fikih, tak boleh buat main-main pada jemaah sekalian. Banyak orang main-main dan solat mesti betul. Tak boleh solat dengan cara tak betul. Ada orang angkat takbir macam-macam fashion, ada angkat takbir. Ya, ada angkat takbir style, macam-macam style ada. Ya, saya pernah tegurkan dulu. Imam tu angkat takbir, Allah bar, hu ak hilang, tahu-tahu bar. Bila kita tegurkan, cakap baik-baik, saya sudah 25 tahun jadi imam. Siapa tanya kau 25 tahun jadi imam? Tak ada. Tapi angkat takbir, Allah bar. Sekali aku bar ya, angkat takbir, takbiratul ihram kena betul. Ustaz, saya ikut style orang Arab besar. Allahu Akbar. Orang Arab memang dah telur dia macam tu. Cara dia memang macam tu dah. Suara dia bukan buat sengau, memang dia sengau. Ya, dia tak makan belacan, kita makan belacan. Jadi Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Asal tak boleh. Huruf alif kena sebut alif, huruf ain kena sebut ain. Tak boleh main-main. Tak boleh kita matkan dia. Tahu mat? Bukan mat motor tu, bukan. Mat panjangkan dia. Tak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak boleh. Angkat takbir, Allahu Akbar. Selesai. Angkat takbir. Tangan macam mana tangan? Tangan pun macam-macam fashion ada. Kadang-kala minta maaf lah para jemaah sekalian. Kadang-kala kita nampak ni angkat takbir macam mana? Allahu Akbar. Awak nak push up, pergi gym. Okey? Ada angkat takbir. Ini apa ini? Ada angkat takbir. Ada lagi angkat takbir bagaimana?
Awak nak jadi referee pergi stadium, substitute player, boleh. Angkat takbir dijelaskan macam mana cara kita, mazhab kita para jemaah sekalian. Ya, kita majoriti masyarakat Islam di Singapura mazhab Syafi'i. Maka angkat takbir dijelaskan apa? Tangan ni bawah telinga, agak-agak bawah, tak, bukannya kena Allah, bukan, tak, agak-agak, ya, Allahu Akbar. Tengok, tangan kiri di bawah dada, di atas pusat. Berarti kat mana? Perut lah. Tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri. Cuma ada khilaf sikit saja. Ya, di antara Imam Nawawi dengan Imam Ibn Hajar. Ada jelaskan. Tengok tangan saya. Allahu Akbar. Lagi satu, Allahu Akbar. Biasa kan? Tadi saya buat gini, saya buat gini. Ini beza. Itu saja, sikit, itu saja. Itu cara yang betul. Lain-lain cara, wallahualam, tak tahu. Saya belajar macam tu. Kalau ada orang kata macam-macam fashion lagi, tak tahu lah. Ya? Nasib baik kita tak tengok yang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ya? Hati-hati para jemaah sekalian. Hati-hati. Solat mesti betul. Jaga solat. Jangan sampai tak jaga solat. Penting solat. Nabi SAW jelaskan apa? Ya, ajarkan anak kita solat. Kalau dah besar umur 7 tahun tak nak solat, rotan. Rotan di situ bukannya kita pukul dia sampai dia luka kulit, tidak. Itu rotan gertak dia. Solat tak ada kepukul kau. Sampai ulama jelaskan apa? Biarkan anak-anak kecil itu solat. Alamak, nanti tak solat kena rotan tau, takut Biarkan. Nanti akan datang satu waktu dia solat. Solat dia bukan kerana rotan. Tanggungjawab kita kepada Allah. Baru dia faham apa itu lillahi ta'ala. Budak-budak kecil kita terangkan lillahi ta'ala, dia tak tahu. Dia ikut dia, kita solat je lah. Anak saya yang paling kecil sampai sekarang ada solat. Bapa solat dah? Solat. Saya pun angkat takbir, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Ya. Saya baru baca Fatihah, waladha, belum lin lagi dia dah pakai amin. Yang lain budak-budak, dia tak apa. Yang penting dia solat. Ya. Kita duduk tahiyat awal, tahu dia datang, dia tengok muka kita gini. Apa dia? Ya. Dia pun tengok tangan dia. Dia tak terbaca, biarkan, tak apa. Yang penting dia nak solat. Itu namanya budak-budak kecil. Tu dia. Ya. Hati-hati kita. Jangan sampai kita tinggalkan solat. Jangan tinggalkan solat. Haram hukumnya. Ya. Orang yang beriman tak boleh tinggalkan solat. Haram. Dalam hukum fikir, orang yang tak nak solat tu cuma dua macam saja. Dua macam saja orang yang tak nak solat. Dua macam saja. Ya, dua macam saja tak nak solat. Satu, dia mesti jadi orang gila. Ya, jadi dia tak payah solat. Sebab salah satu syarat sah solat adalah orang itu dia berakal. Kalau dia tak nak solat, dia mesti jadi orang gila. Mesti dia ada akal tapi tak ada pakai. Tak nak jadi orang gila? Tak nak, ustaz. Okey, kalau tak nak jadi orang gila, kita kena solatkan dia. Kita kena solatkan dia. Ya, sebab dia tak nak solat, mati dia. Hukum fikir jelaskan dua dia saja. Ya, awak tak nak solat, boleh pilih antara dua. Satu jadi orang mati, lagi satu jadi orang gila. Kita solatkan dia. Ya, kita bungkuskan dia, solatkan dia. Habis solat, jangan bangun. Terus kita bawa pergi pusaraman, masuk sekali dalam. Lepas tu bilang dia goodbye. Ya, tapi sebelum kita bungkuskan dia, sign dulu surat. CPF tukar nama kita. La haula wala quwata illa billah. Hakala, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan ada barakahnya pengajian kita ini. Insya-Allah kita sambung minggu hadapan. Waktu Isyak pun dah nak masuk dah. Al-Fatihah. Anallahu ya'fu anna wa an walidina wa an waladina wa masyayikhina wa muallimina wa ahli al-huquqi alaina wa jami'il muslimin. وأن الله يرزقنا الفتوح والمنه والرسوح وصلاة الجلسة والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان، ومن يعتادون الرواه والقراءة في هذا المسجد آل عبد الرزاق وتوفاهم الموت، وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وعلى من نوى السابقين في هذا المسجد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.